turun sebelum hijrah. Okay, sebelum hijrah. Sebelum tahun hijrah. Okay, itu maksud surah Al-Makkiyah. Okay. Kemudian ayat dia 7. Ayat dia fix. Ada surah yang mana dia jumlah ayat dia boleh bertukar-tukar. Maksudnya ada yang kata jumlah dia 11, tapi ada juga yang kata 10. Ada surah yang macam tu. Tapi untuk surah Al-Fatihah, dia tidak berubah, tetap 7. Kerana disabitkan dengan ayat ataupun dalil yang khusus. Okay. Kemudian jumlah kalimah dia 25. Ini menjadi khilaf ulama. Ada yang kira 25, ada yang kira selebihnya. Kemudian jumlah huruf pula 123. Ini juga khilaf ulama. Ada yang membilang 123, ada yang membilang lain daripada ini. Okay. Dan surah sebelum tiada. Maksud saya dengan tiada ni adalah dalam turutan mushaf Al-Quran. Okay. Dalam turutan mushaf Al-Quran yang kita baca sekarang kan, dia tak ada surah sebelum tu. Okay, tak ada surah yang mendahului surah Al-Fatihah. Sebab apa kita kata dari segi sudut susunan mushaf? Sebab ada sudut penurunan. Nanti kita akan cerita. Okay. Ataupun cerita terus lah. Okay, sampai sini cerita-cerita terus. Turutan penurunan dia nombor 5. Apa maksud turutan penurunan nombor 5? Kalau dari segi sudut surah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, dia adalah surah yang kelima turun. Sebabnya macam yang kita pernah tahu daripada sirah Nabi kan. Surah yang pertama turun surah Al-Alaq. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Okay. Kemudian ada 3 lagi surah selepas itu. Kemudian baru surah Al-Fatihah. Jadi itu maksud saya turutan penurunan dia nombor 5. Tapi dalam mushaf Al-Quran dia surah yang pertama diletakkan. Jadi kenapa surah yang pertama yang diturunkan dia tak jadi surah yang pertama dalam mushaf Al-Quran? Bila dihimpunkan jadi mushaf, kenapa kita tak letakkan dia yang pertama? Itu kerana Al-Quran bukan kitab sejarah, dia kitab hidayah kan, dia kitab nak suruh pandu manusia. Jadi dia disusun mengikut cara nak mendidik manusia. Dan yang susun ni bukan kita lah. Yang susun bukan sahabat Nabi, yang susun adalah Nabi sendiri. Dan of course lah apabila Nabi yang susun, bererti Allah yang pandu Nabi untuk susun macam tu. Di sana ada hadis lah, Nabi sebut kepada para sahabat, bila nak tulis ayat Quran tu, dinyatakanlah da' surata kaza fi kaza. Ambil surah ni letak kat sini. Surah ni letak kat sini. Itu maksud dia. Okay. Baik, kemudian surah yang pertama disempurnakan penurunannya. Sebab ada dalam kalangan surah Al-Quran yang mana dia turun tapi kemudian surah yang lain pula turun, surah yang tadi belum selesai lagi. Ada yang macam tu. Tapi surah Al-Fatihah dia turun dan selesai terus. Okay. Kemudian surah yang diturunkan sebelumnya adalah surah Al-Muddathir. Okay. Surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir. Okay. Kemudian dia adalah surah tahmid yang pertama. Apa maksud surah tahmid yang pertama? Surah tahmid yang pertama adalah surah tahmid ni maksudnya Alhamdulillah. Tahmid adalah Alhamdulillah. Okay. Jadi bila kita sebut surah tahmid yang pertama, dia bererti surah yang dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah yang pertama sekali. Okay. Baik. Ni ada soalan. Saya raikan soalan. Boleh ke macam tu, Puan? Boleh je Ustaz, boleh. Saya santai-santai je. Jadi saya tak strict sangatlah kepada ni. Okay. Apa maksud Nabi yang susun? Maksudnya adalah turutan tersebut bukan daripada pandangan sahabat Nabi ke, bukan daripada pandangan ulama ke. Sebab ada benda-benda dalam Al-Quran ini ada yang tertakluk kepada pandangan para ulama. Contoh saya bagi tahu tanda-tanda dalam Al-Quran. Kan, tanda-tanda, contoh kan kita punya tanda mati kan. Ada Quran dia buat tanda mati macam ni. Ada buat tanda Quran macam ni kan. Jadi mana satu ni? Mana satu yang betul? Jawabnya dua-dua betul. Kerana dia adalah bersifat pandangan ulama. So boleh jadi dua-dua betul. Tapi dalam bab penyusunan surah ni, Nabi yang bagi tahu kepada sahabat, surah yang ni dia kena letak kat sini. Surah yang ni dia kena letak kat sini. Itu maksud dia.
Okay, boleh faham kalau tak faham tolong bagi tahu, saya takut nanti saya jawab lain dia tanya lain. Jadi masalah. Okay, macam tu. Okay, boleh okay. Okay, kembali kepada tadi. Surah tahmid yang pertama adalah surah yang kita kata dia mula dengan Alhamdulillah. Jadi surah tahmid ni ada berapa dalam Quran? Surah tahmid ada 5 dalam Quran. Ada 5. Okay. Yang pertama surah Al-Fatihah lah. Okay. Sebab kita mula dengan Alhamdulillahirrabbilalamin kan. Surah yang kedua adalah surah Al-An'am. Okay. Juga dimulakan dengan Alhamdulillah. Kalau tuan-puan tengok, okay, dia akan mula dengan Alhamdulillah, surah Al-An'am. Kemudian surah yang ketiga, surah Al-Kahfi. Kan kita baca pada setiap hari Jumaat, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Kan, surah Al-Kahfi. Okay. Yang keempat adalah surah Saba. Surah Saba. Kemudian yang kelima adalah surah Fatir. Okay, kalau kita boleh senarai kat sini, yang pertama Al-Fatihah, yang kedua surah Al-An'am, yang ketiga Al-Kahfi, yang keempat Sabak. Sabak ni negeri Sabak lah. Okay. Yang kelima Fatir. Ini 5 surah yang kita mulakan dengan Alhamdulillah. Okay, kita mulakan dengan Alhamdulillah. Okay, baik. Boleh tak saya dapatkan respon dulu? Setakat ni faham tak apa yang saya sebut ni? Takut laju sangat ke? Terlalu mungkin bahasa saya tak difahami ke? Okay Faham. Okay, baik. Alhamdulillah. Kalau tak faham tolong bagi tahu. Saya takut sangat. Takut kita cakap seorang-seorang orang tak faham kan masalah tu. Okay. Baik, kalau faham saya proceed ke depan. Okay, jadi nama-nama surah Al-Fatihah ni ada banyak lah, ada berbelas-belas sebenarnya. Ada yang datang daripada nas Al-Quran dan hadis sendiri, ada yang mana pandangan para ulama, ijtihad para ulama. Okay, antara yang mana yang paling masyhur Ummul Kitab dan Ummul Quran. Ini datang daripada hadis Nabi, ini jelas. Okay, dan juga ada juga nama Al-Asas, sebab kita kan bila kita cerita pasal surah Al-Fatihah ni, kita cakap pasal asas-asas dalam agama. Okay, nanti kita akan tengok konten dalam surah Al-Fatihah ni dicerita pasal asas beragama. Kemudian Al-Kafiyah. Al-Kafiyah ni maksudnya yang melengkapi. Yang melengkapi maksudnya adalah surah Al-Fatihah ni dia menceritakan kesemua topik dalam Al-Quran. Kesemua topik dalam Al-Quran. Dia ibarat trailer lah kepada Al-Quran itu sendiri. Kemudian Asy-Syafiyah, Ar-Ruqyah dan juga Asy-Syifa, sama maknanya tiga-tiga ni, iaitu yang mana memberikan penawar. Maksudnya kalau kita ada sebarang rasa sakit dan sebagainya, memang diajarkan oleh para ulama untuk kita berubat menggunakan surah Al-Fatihah. Maksud saya berubat kat sini bukanlah tinggalkan hospital dan sebagainya. Ikhtiar dengan cara hospital adalah sangat perlulah. Iaitu kita panggil sebagai al-akhdhu bil asbab. Ambil ubat, jumpa doktor, itu semua perlu, penting. Tapi juga boleh untuk kita sambil-sambil kita berubat dengan cara hospital ini, boleh untuk kita baca surah Al-Fatihah sambil doa kepada Allah Ta'ala supaya Allah sembuhkan penyakit. Dan ini memang banyak diamalkan oleh para sahabat Nabi dan juga para ulama juga. Okay? Dia baca surah Al-Fatihah, doa ke Allah Ta'ala supaya disembuhkan penyakit. Ya, dan banyak juga yang mana mujarab lah kita kata. Okay, yang mana Allah Ta'ala sembuhkan. Okay. Tapi janganlah yang sakit kanser kan, lepas tu sakit darah tinggi ke apa, dia berpada dengan ini sahaja, kemudian dia expect esok insyaAllah darah aku rendah. Tak boleh macam tu lah. Okay, kena ada ikhtiar dia. Okay, cara perubatan itu mungkin isu yang lain kita boleh bicarakan. Tapi memang boleh pun memang ada rawatan yang berbentuk kita membacakan doa-doa daripada Al-Quran. Okay. Kemudian lagi nama lain juga adalah Alhamd, okay, dan juga Asy-Syukr, nama yang lebih kurang sama, iaitu menggambarkan tentang kesyukuran, sebab surah ni mula dengan syukur kepada Allah Ta'ala, okay, puji kepada Allah Ta'ala. Kemudian Al-Quranil Azim dan juga Al-Mathani ataupun Sab'ul Mathani. Al-Quranil Azim ni maksudnya adalah Quran yang Maha Agung.
kenapa nama Al-Fatihah juga disebut sebagai Al-Quran yang agung? Kerana macam yang saya sebut tadi, surah Al-Fatihah ni dia ibarat trailer kepada semua surah kat belakang nanti. So dia ibarat trailer kepada 113 surah yang ada di belakang nanti. So sebab tu surah Al-Fatihah ni dipanggil sebagai Al-Quran Al-Azim juga, sebab dia macam satu cerminan ataupun gambaran awal kepada keseluruhan Al-Quran. Okay. Adapun nama Al-Mathani, Al-Mathani maksudnya adalah surah yang sering diulang-ulang. Surah yang sering diulang-ulang. Begitu juga dengan Sab'ul Mathani, Sab'u maksudnya 7. Sab'u ni 7. Al-Mathani yang diulang-ulang. Bererti 7 ayat yang sering kita ulang-ulang dalam kehidupan kita. Okay. Dan nama-nama ni semua tuan-puan boleh jumpa dalam satu kitab yang ditulis oleh Imam As-Suyuti, nama kitab tu Al-Itqan. Okay, Al-Itqan fi Ulumil Quran. Okay, dia ada satu jilid besar ataupun 5 jilid yang agak kecil lah. Dia buat 5 jilid ada. Iaitu Imam Suyuti jelaskan ada berbelas-belas nama bagi surah Al-Fatihah. Okay. Baik, untuk setakat ni okey ke? Macam mana? Boleh go on ke depan ataupun ada nak bertanya? Boleh? Okey. Okey, baik. Okey, baik, alhamdulillah. Okay. Seterusnya untuk yang ketiga, saya akan pergi kepada maqasid Al-Quran. Saya rasa tuan-puan semua pernah dengar lah tentang nama maqasid ni. Okey. Cuma mungkin maqasid yang kita pernah dengar sebelum ni mungkin lebih kepada maqasid syariah kan. Sebab sekarang memang kita kata trend lah ataupun kita kata dah masyhur lah istilah maqasid syariah ni. So maqasid ni apa sebenarnya? Maqasid ni adalah destination ataupun kita kata the purpose, tujuan-tujuan. Kalau maqasid syariah tu tujuan syariah itu diadakan. Kenapa dia ada? Maka kita ada kan yang 5 tu kan, menjaga agama, menjaga nyawa dan sebagainya. Itu maqasid syariah, perundangan dalam Islam. Adapun maqasid Al-Quran adalah tujuan Al-Quran ini diturunkan, ada 5 tema. Ada 5 tujuan asas. Okay. So semua tujuan ini diceritakan dalam surah Al-Fatihah secara tema-temanya. Okay. Yang pertama kalau kita lihat daripada ayat 1 dan ayat 3 sampai ayat 3 1 sampai 3 kita akan jumpa satu tema iaitu kita Al-Quran ajar kepada kita untuk kenal Allah Ta'ala. Jadi dalam Al-Quran banyak ayat cerita tentang Allah ni siapa. Allah ni Tuhan kita, Allah ni adalah Tuhan yang layak disembah, jangan syirikkan dia. Semua ni tentang akidah, tentang kenal Allah. Okay. Jadi ayat pertama sampai ayat ketiga surah Al-Fatihah dia seolah-olah merungkaikan ataupun menyimpulkan tema pertama bagi keseluruhan ayat akidah dalam Al-Quran. Okay. Kemudian tema yang kedua ada pada ayat keempat surah Al-Fatihah iaitu beriman kepada hari akhirat. Dalam Al-Quran banyak cerita tentang hari kiamat, banyak cerita tentang syurga neraka, bagaimana keadaan pada hari kiamat nanti, macam mana keadaan kita ditimbang amalnya. Dalam juzuk 30 terlalu banyak surah yang cerita tentang gempar dan juga macam-macam perkara tentang hari kiamat. Terlalu banyaklah. Okay. Ayat yang kelima pula cerita tentang tema yang ketiga, macam mana cara kita nak beribadah kepada Allah. Jadi banyak dalam Al-Quran juga dicerita tentang ibadah. Cara nak salat, cara kita nak puasa, cara nak bayar zakat, cara nak nikah kahwin. Okay, cara kita nak menghukum pencuri ataupun orang-orang yang kita katakan bersalah, semuanya ada disebutkan dalam Al-Quran tentang konsep cara kita nak beribadah. Okay, maka ini dijelaskan oleh ayat yang kelima pada surah Al-Fatihah. Nanti kita akan go through satu-satu. Kemudian ayat yang keenam surah Al-Fatihah cerita tentang hidayah. Macam mana kita nak minta guidance daripada Allah Ta'ala, macam mana kita nak minta petunjuk daripada Allah. Ini ada kat sini. Dan tema yang terakhir dalam Al-Quran adalah kisah tentang umat-umat terdahulu. Dalam Al-Quran ada 3 karakter yang paling utama. 3 karakter yang paling utama yang mana kita boleh ringkaskan macam inilah. Karakter yang pertama adalah karakter orang yang mana kita sebut sebagai orang beriman. Orang beriman.
Karakter yang kedua adalah kita sebut sebagai Yahudi. Karakter ketiga adalah kita sebut sebagai Nasrani. Jadi ini adalah kita kata tiga karakter penting yang selalu berulang. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, kisah Nabi-Nabi memang bukan kita kata confirm, tapi kebanyakannya memang berkisah tentang Bani Israel dekat Yahudi sini. Cuma dekat beberapa tempat Nabi SAW, Nabi Muhammad, Nabi kita akan banyak berinteraksi dengan Nasrani juga. So dia tak lari daripada tiga ni. Okay, karakter dalam Quran, kisah-kisah dalam Quran, dia tak lari daripada tiga ni. Okay, jadi ini tema besar kepada Al-Quran. Dalam 113 surah yang akan datang, kita akan jumpa tema-tema ini. Cuma mungkin konteksnya berlainan sedikit ataupun ada kisah-kisah yang didetailkan, diperincikan satu demi satu. Okay, okay, baik. Untuk maqasid Al-Quran dalam surah Al-Fatihah ni, ada yang nak bertanya ke? Ataupun jelas tak saya punya ni penerangan ni? Okey ke? Okey okay. Kalau nak tanya boleh potong je, tak ada masalah. Saya akan bacakan dan jawab terus insya-Allah. Okey, supaya kita tak ngantuk sangatlah. Okey. Okey, boleh? Okey, baik. Okey, kalau tak ada apa-apa, saya pergi terus kepada ayat pertama. Okey, kalau tuan-puan pernahlah sertai saya punya live Instagram setiap pagi, ini saya punya metodologi lah, iaitu kita akan deep dive untuk satu-satu ayat tu mengikut satu-satu perkataan. Saya akan buat macam tu supaya kita tahu bahawa bahasa dan juga huruf Al-Quran dia tidak ditulis ataupun dia tidak digunakan dengan sembrono. Semua tulisan dan ayat Al-Quran ada tujuan tersendiri, hatta satu huruf sekalipun. So saya akan pergi satu demi satu untuk kita tahu kenapa ayat ni macam ni, kenapa ayat ni macam ni. Okay. Jadi ayat yang pertama adalah surah Al-Fatihah ni dimulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Saya tulis kat situ, poin nombor 1, dia memenuhi maqasid Al-Quran yang pertama. Maqasid Al-Quran yang pertama yang kita sebutkan tadi, tujuan dia adalah nak bagi kita kenal kepada Allah. Yalah, memang kenal Allah Ta'ala lah sebab kita sebut nama dia. Dengan nama Allah yang maha pemurah lagi maha mengasihani. So sekarang kita dah tahu nama Allah. Selain daripada nama Allah, kita kenal juga Ar-Rahman Ar-Rahim. Maksudnya kita dah kenal Allah Ta'ala. Okay, ini ada unsur-unsur nak mengenalkan kita kepada Allah. Okay. Yang kedua, dia adalah hikmah daripada wahyu yang pertama. Apa maksud hikmah daripada wahyu yang pertama? Wahyu yang pertama, dia berbunyi Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Okey. Betul Okey, baik. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Okey, wahyu yang pertama turun dekat Gua Hira kan. Itu yang kita maklum, yang kita selalu dengar. Okey, bila Allah kata bacalah dengan nama Tuhanmu, ayat yang pertama yang kita baca daripada Al-Fatihah adalah nama Tuhan kita dengan nama Allah. Jadi maksudnya Allah nak bagi tahu kepada kita satu bentuk kasih sayang dia kat sini, satu bentuk rahmat dia kat sini, iaitu Allah bukan saja suruh kita buat something, tapi dia sediakan platform kita. Nak buat macam tu kena lalu jalan ni. Dia bukan macam contoh dekat, kalau pengalaman saya masa dekat universiti dululah. Dia bagi satu satu assignment tu. Lepas tu kita tanya kan, contoh ada setengah-setengah lecturer tu kita tanya dia, Sir, doktor macam mana nak buat ni? Dia kata, okay, you figure sendiri macam mana. You figure out sendiri macam mana nak buat. Okay, maksudnya dia tak bagi guideline. Tapi tak, Al-Quran dia bukan macam tu. Al-Quran bila Allah kata baca dengan nama Tuhanmu, maka ayat pertama start dengan nama Tuhan. Maka maksudnya kasih sayang Allah Ta'ala kat kita kat sini, Allah bukan suruh je kita baca dengan nama dia, tapi dia tunjukkan macam mana cara nak baca dengan nama Tuhan tu. So dia start dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang ketiga, Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim ni dia merupakan dua nama yang mana yang paling awal sekali daripada nama Asmaul Husna. Yang mana Nabi sebut kan, Nabi kata Allah ni ada 99 nama, 100 kurang 1. Mi'atan illa wahidah. Okay? 100 kurang 1, maknanya 99.
Wa man ahsaha dakhala al-jannah. Barang siapa yang study betul-betul nama 99 ni dan dia amalkan, dia betul-betul hayati dalam kehidupan dia, dakhala al-jannah, Nabi kata, masuk syurga dia. Okey, jadi antara 99 nama tu, Ar-Rahman Ar-Rahim adalah yang pertama sekali disebutkan daripada 99 tu. Okey. Jadi saya tak bahas panjang pada Bismillahirrahmanirrahim. Cumanya kita sebutkan sedikit saja. Iaitu nama Bismillah ni, ayat Bismillah ni, dia sebenarnya adalah ayat yang agak tergantung kalau kita lihat secara literal. Sebab apa? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Okey, dan okey, apa yang kita nak buat kat sini? Dengan nama Allah. Habis tu nak buat apa? Kan? Okey, apa yang kita nak buat lepas tu? Sebab ayat lepas tu segala puji bagi Allah. So apa yang nak buat ni? Dengan nama Allah kita buat apa? Dekat sini nama ayat Bismillahirrahmanirrahim ini menunjukkan niat kepada kita. Niat seorang pembaca. Okey, kalau dia dalam keadaan nak buat sesuatu, dia mestilah kita kata berniat akan sesuatu kan. So kat sini kita boleh buat dengan nama Allah Ta'ala aku membaca Al-Quran, contoh. Niat dalam hati kita. Dengan nama Allah aku solat. Dengan nama Allah aku sekian. Jadi Bismillahirrahmanirrahim adalah menunjukkan kepada kita manifestation kita lah terhadap apa yang kita tengah buat. Kalau kita biarkan secara literal dia macam tergantung. Tapi rupanya ada keterkaitan dengan niat kita kat sini. Itu maksud kepada ayat yang pertama. Okey. Baik. Untuk ayat yang pertama ni ada yang nak bertanya tak? Boleh faham tak apa yang saya sebut ni? Okey, ni. Saya pernah dengar setiap ayat. Betul. Ya. Okey, di sana ada hadis yang sahih. Kita panggil sebagai hadis qudsi. Hadis qudsi ni adalah hadis yang mana lafaznya daripada Nabi tapi disebutkan oleh Allah Ta'ala. Okey. Lafaz hadis qudsi. Okey, hadis qudsi. Apa yang disebutkan? Nabi SAW bagi tahu kepada kita dalam satu hadis yang sahih. Nabi kata Allah Ta'ala akan jawab setiap apa yang kita baca dalam solat kita, terutamanya surah Al-Fatihah. Bila mana kita baca satu ayat, Allah kata hamadani abdi, hamba aku telah puji aku. Okey, lepas tu kita baca lagi, Allah kata lagi hamadani abdi, hamba aku telah puji aku. Okey, dia akan sebut selalu, Allah Ta'ala akan selalu balas kita punya bacaan dalam solat, terutama surah Al-Fatihah ni, dia akan selalu sebutkan dengan kebaikan pula. Sebab tu dalam solat, selepas daripada kita puji banyak Allah Ta'ala ni, ketika mana kita berdiri tu, kita pun rokok, masa iktidal kita baca apa? Sami'allahu liman hamidah kan? Sami'allahu liman hamidah bererti Allah Ta'ala mendengar siapa yang memuji dia. So soalannya bila kita puji Allah? Jawapannya ketika mana kita membaca surah Al-Fatihah. Sepanjang-panjang surah Al-Fatihah ni banyak kita puji Allah kan? So Allah suruh kita untuk mengetahui bahawa masa iktidal tu Allah nak kita tahu bahawa Allah dengar apa yang kita baca tadi. Okey, jadi ya memang betul. Apa yang mana kita bacakan semuanya Allah Ta'ala akan balas dengan dengan balasan yang baik. Okey, dengan ganjaran yang baik. Setiap patah ayat yang kita baca. Okey. Baik, ada lagi ke sebelum kita gerak ke ayat yang kedua? Okey, tak ada. Okey, saya gerak kepada ayat yang kedua. Alhamdulillahirabbilalamin. Okey. Perkataan alhamdu dia maksudnya segala puji. Kalau kita terjemahkan ke bahasa Melayu lah. Segala puji. Tapi sebenarnya dia tak cukup sebenarnya. Segala puji ni tak sampai lagi ke level alhamdu ni, dia tak sampai lagi. Okey, dia tak sampai. Sebab alhamdu ni puji secara infinity. Dia tak ada satu perkataan dalam bahasa Melayu yang kita boleh letakkan maknanya segala puji tu mungkinlah maknanya boleh samalah, cumanya kalau kita nak kata sebenarnya lebih lagi. Alhamdu ni pujian yang tak ada apa yang kita boleh letakkan lagi dah melainkan kepada Allah Ta'ala saja. Itu maksud alhamdu. Okey. Baik, dan kalau kita lihat alhamdu ni dia mula dengan kata nama. Perkataan bahasa Arab kan, dia kalau ada alif lam,
biasanya dia menunjukkan kepada kata nama. Kata nama. Kenapa dimulakan dengan kata nama? Apa maksudnya dan apa uniknya kalau kita mula dengan kata nama ni? Kata nama ni dia bererti dia tak berkaitan dengan masa. Contoh kalau saya bagi tahu seseorang kan, nama dia Ali. Saya pun panggil dia Ali. Tak ada orang boleh bagi tahu kat dia bila Ali. Sebab dia tak berkait dengan masa. Sebab apa? Dia kata nama. Tapi kalau kita buat kata kerja, dia boleh jadi berkait dengan masa. Contoh saya buat makan. Okay, makan. Kita boleh tanya dia, bila makan? Kan? Bila awak makan? Sebab apa? Kata kerja. Jadi, kata nama dia tak berkaitan dengan masa. So, apa kena mengena kat sini? Maksudnya, pujian kepada Allah Ta'ala ni, dia berbentuk eternal. Eternal bahasa Melayu apa lah? Nak terjemahkan? Selama-lamanya kan? Evergreen. Selama-lamanya. Dia tak ada terkait dengan masa. Tak ada terkait dengan mana-mana ruang dimensi waktu. Sebab pujian kepada Allah ni dia bersifat kekal. Betul, kekal. Terima kasih banyak. Okay, dia kekal dan juga selama-lamanya. Okay, jadi itu antara kecantikan dimulakan dengan kata nama pada awal ayat yang kedua ini. Kemudian lillah, huruf lam di sini dia maksudnya lam yang pemilikan mutlak. Kita panggil sebagai lam istihqaq. Lam al-istihqaq. Okay, maksudnya lam pemilikan mutlak. Kalau ada kat sini maksudnya dia milik tu adalah milik yang mutlak. Pujian kepada Allah ni pujian yang tak boleh orang tarik kepada dia. Tak boleh orang tarik, tak ada. Contoh kalau kita manusia ni, kalau orang puji manusia, dia boleh jadi pujian tu sekejap je kan. Contohnya seorang yang mana viral di media sosial kerana dia buat sekian pekerjaan. Boleh jadi hari ni orang puji dia kan. Kemudian bila dah jadi influencer ataupun apa-apa, dia ada tersilap sikit-sikit, pujian yang mana orang puji tadi boleh bertukar jadi kecaman kan. Itu maknanya pujian tu tak kekal untuk dia. Dia bukan pemilikan mutlak. Tetapi Allah Ta'ala tak macam tu. Allah Ta'ala pujian dia kekal dan mutlak milik dia saja. Jadi itu maksud lam kat situ. Okay. Rabbil alamin, perkataan Rabb maksudnya adalah yang menjaga, yang mengurus tadbir. Okay, yang mengurus tadbir. Kemudian al-alamin maksudnya semua perkara selain Allah. Al-alamin ni. Bukan alam semesta bukan. Termasuk semua benda yang selain Allah semuanya al-alamin. Dan perkataan al-alamin ini root word dia datang daripada ilmu ataupun alam. Kalau kita buat sebagai dia punya ni, dia punya kata terbitan kan, dia boleh jadi alamah. Alamah ni maksudnya alamat, tanda. So ulama pun sebutkan alam semesta dan juga semua makhluk Allah ni dia boleh jadi tanda kepada kekuasaan Allah. Okay, bila kita tengok tu, kita faham, oh ni tanda kekuasaan Allah. Sebab tu alam ini juga dalam bahasa Arab bukan sekadar ilmu tapi maksudnya bendera. Okay, alam. Kan kalau bendera kan kalau kita tengok kita tahu kan ni bendera negara sekian. Tengok bendera pun kita tahu dah dia melambangkan apa. So nak bagi tahu kepada kita bila tengok makhluk Allah ni yang banyak atas muka bumi ni kita tahu oh Allah Ta'ala berkuasa. Itu antara kita kata faedah bahasa Arab daripada kalimah al-alami. Okay, baik. Okay, jadi untuk ayat yang kedua ni di sini saya letak 3 poin kat sini. Okay, poin yang pertama sama dengan ayat yang pertama tadi. Poin yang kedua adalah manifestasi syukur kepada Allah Ta'ala. Ni maksudnya adalah bila mana kita lihat ataupun kita dapat nikmat disunatkan untuk kita sebut Alhamdulillahirrabbilalamin. Okay. Kalau kita mendapat satu perkara yang juga nikmat tapi mungkin bukan apa yang kita hajatkan, disunatkan untuk kita sebut Alhamdulillahi ala kulli halin. Okay, saya tulis sikit mungkin boleh untuk kita amalkan. Kalau kita dapat nikmat yang mana mungkin kita tak hajatkan perkara tu. Okay. Sorry. Alhamdulillahi ala kulli halin. Ni boleh kita baca. Kalau contoh kita minta
perkara yang lain, tiba-tiba Allah Ta'ala bagi yang lain contoh. Kan? Maka boleh kita baca alhamdulillahi ala kulli hal. Baca macam tu. Kalau kita minta ataupun nikmat yang kita dapat tu memang betul-betul lah yang kita dah hajat lama dah. Maka ulama kata boleh untuk kita baca alhamdulillah. Oi, salah. Bi ni'matihi tatimmus salihat. Jangan saya buat baris Tadi yang atas alhamdulillahi ala kulli halin. Tu yang atas. Yang bawah pula alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmu as-salihati. Nampak tak tulisan saya tu? Tulisan saya cita-cita nak jadi doktor tapi tulisan saja yang jadi doktor, saya belum jadi doktor lah. Okay, jadi minta maaf lah kalau kalau apa tak faham tu boleh tanya boleh tanya. Saya takut nanti apa ni tulisan macam apa pendekar musta punya tu kan. So boleh tanyalah kalau tak faham takut nanti jadi cacing kerawik nanti. Okay. Baik. Ini perkataan yang kita boleh sebutkan lah ketika mana mendapat nikmat. Okey, kemudian lagi yang ketiga, dia adalah hakikat sebenar kepada akidah kita lah. Iaitu kita nak bezakan antara makhluk dan juga pencipta, Khaliq. Okey, bila kita sebut alhamdulillahirabbilalamin selalu kita akan ingatlah bahawa siapa kita ni dan juga siapa Allah. Kalau kita tahu bahawa kita ni hamba, banyaklah benda yang mana kita akan jauhi, iaitu benda-benda maksiat kita takkan buat. Kan, benda-benda yang mana ketaatan kita akan cuba buat. Itu yang kita akan dapat daripada ayat ni kalau kita hadapi dan juga hayati betul-betul. Okey. Baik, untuk ayat yang kedua ni ada yang nak dibincangkan ke? Ada yang nak bertanya di sini? Okey, boleh faham ke apa yang saya cuba sebut untuk ayat yang kedua ni? Okey saya takut tak difahami. Kalau faham, alhamdulillah lah. Okay. Ataupun terlalu laju sangat ke, pun boleh maklumkan jugalah. Okay. Okay, kalau tak ada apa-apa, saya gerak dulu ke depan boleh baik. Okay, ayat yang ketiga. Ar-Rahmanir-Rahim. Sekali lagi diulang perkataan ini. Tadi ayat yang pertama kita dah sebut dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita dah sebut perkataan Ar-Rahman Ar-Rahim. Sekarang ni kita sebut lagi Ar-Rahmanir-Rahim. Ar-Rahmanir-Rahim dia bukan sekadar maksudnya yang maha pemurah lagi maha mengasihani. Kita kena tahu Ar-Rahman tu maksud dia apa, Ar-Rahim tu maksud dia apa. Dua-dua root wordnya sama. Kalau tuan-puan tengok, root word dia adalah Ra, Ha dan juga Mim. Dua-dua perkataan ni ada huruf ni. Ra, Ha, Mim. Dua-dua ada. Okay? Jadi dua-dua macam sama maksud dia. Yang sebelah sini kasih sayang, yang sebelah sini pun kasih sayang. Tapi dalam bahasa Melayu kita terjemahkan pemurah dan mengasihani kan? Okay, baik. Apa beza sebenarnya antara dua ni dengan antara satu sama lain dah? Okay, apa maksud Ar-Rahman Ar-Rahim? Okay, Ar-Rahman dia kasih sayang Allah Ta'ala yang lebih luas, yang lebih umum. Okay, yang lebih umum. Maksudnya kasih sayang Allah yang pada Ar-Rahman ni dirasai oleh semua makhluk. Walaupun dia bukan beriman kepada Allah, walaupun dia kafir, walaupun non-Muslim, walaupun dia ni banyak buat maksiat, banyak lawan Allah dan Rasul, dia juga dapat nikmat. Sebab tu kita tengok orang tak beriman pun makin kaya kan. Pakai kereta besar kan, lepas tu rumah besar. Makanan pun tak rajin ke buluh dia tak pernah ke buluh dia. Selalu kenyang je dia. Maksudnya rezeki dia banyak. Daripada mana ni? Ni daripada sifat Ar-Rahman Allah Ta'ala. Sebab kasih sayang pada Ar-Rahman ni dia bersifat umum. Iaitu semua orang, semua makhluk dapat. Walaupun dia tak beriman kepada Allah. Okay? Tapi Ar-Rahim,
dia berbentuk lebih khusus kepada orang mukmin saja. Okay, berbentuk lebih khusus kepada orang mukmin saja. So, bila yang membezakan kita dengan makhluk yang lain dapat ni? Okay, kalau Ar-Rahman, dia kasih sayang Allah kepada semua makhluk, tak kisah dia beriman ataupun tak beriman, tapi yang dirasai di dunia. Dirasai di dunia. Sebab tu kita tengok orang yang tak beriman pun banyak rezeki dia kan, yang Allah Ta'ala bagi. Tapi Ar-Rahim, dia kepada orang beriman, dan Ar-Rahim Allah ni dirasai di akhirat nanti. Dia dirasai di akhirat nanti. Dekat akhirat nanti baru kita faham, oh bahawa orang beriman yang akan dibela dan akan diberikan nikmat. Dekat akhirat nanti orang yang tak beriman tak diberikan nikmat, bahkan diberikan azab. Okey? Itu akidah kita kan. Jadi itu beza antara Ar-Rahman dan juga Ar-Rahim. Kalau kita tengok lebih dalam sedikit, cuba kita kira berapa huruf yang ada pada Ar-Rahman ini. Okay, cuba kita kira sama-sama. Okay, tolak tepi alif lam ni. Alif lam ni jangan kira. Kita kira Rahman saja. Okay, Ra, Ha, Mim, Alif, Nun. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf pada Rahman. Okay, Rahim pula 1, 2, 3, 4. Okay, 4 huruf. Okay, Ar-Rahman 5 huruf. Dalam bahasa Arab, perkataan yang lebih banyak huruf dia, maksudnya lebih besar maknanya. So, kenalah dengan apa yang kita sebut tadi. Ar-Rahman, lebih ramai yang merasainya. Ar-Rahim, orang beriman saja yang merasainya. Dalam kaedah saraf, kaedah morfologi Arab, kita ada satu kaedah, kita panggil ziyadatul mabna tadullu ala ziyadatil ma'na. Apa maksudnya ini? Ziyadatul mabna bererti binaan kalimah yang banyak huruf. Dia menunjukkan, tadullu ala, menunjukkan kepada ziyadatil ma'na, pertambahan makna. So makin banyak huruf dia, makin banyaklah makna dia. Ni lebih ramai, semua makhluk dapat. Yang ni sikit-sikit huruf dia 4. So yang ni yang dapat. Hanya kumpulan tertentu. Okay. Lebih menarik lagi, susunan kalimah Ar-Rahman Ar-Rahim ni pun dalam surah Al-Fatihah ni pun dia tunjuk kepada benda tu juga. Okay, contoh kan kita tengok ayat yang ketiga ni Ar-Rahman. Kan kita sebut tadi kan, dia dirasai oleh semua makhluk kan. Okay, cuba kita tengok ayat sebelum dia, ayat sebelah dia tadi, sebelum tadi kan. Ayat kedua tadi, dia dekat dengan perkataan Al-Alamin. Maksudnya semua makhluk Allah, semua perkara merasai Ar-Rahman tadi. Dekat dengan Ar-Rahman tadi kan. Perkataan Ar-Rahman kat tepi ni kan. So itu. Ar-Rahim pula dia dekat dengan kalimah apa? Dia dekat dengan kalimah ni. Yaumiddin kat sini, kat tepi ni. Kat tepi dia Yaumiddin. So dekat hari akhirat nanti orang beriman saja yang dapat Ar-Rahim tu. Okay. Boleh faham ke? Okay ada nak tanya tak sini? Ataupun laju sangat ke yang saya sebut ni? Ataupun perlukan penerangan lanjut ke? Okey okay, baik. Okey baik. Alhamdulillah kalau dapat okeylah. Okey. Kemudian pada ayat keempat, saya pergi ke depan. Takut nanti di belakang nanti ada mungkin ada persoalan yang nak ditanyakan. Saya lebih ke situlah insya-Allah. Maliki yaumiddin. Okey, Maliki yaumiddin. Okey, kalau kita tengok translation dia akan jadi yang memiliki hari pembalasan. Okey. Yang pertama, perkataan Maliki ni dia maksudnya adalah yang memiliki. Kalau kita pergi ke negara-negara macam contoh Morocco ataupun kita pergi ke Sudan ataupun mana-mana negara yang mengamalkan qiraat yang berbeza, ada yang baca pendek kat sini, dia tak baca panjang. Dia baca Maliki. Kalau kita baca panjang kat sini kan, Maliki Yaumiddin. Ada negara dia baca Maliki Yaumiddin, dia baca macam tu. Okay. So, apa bezanya dua-dua ni?
yang cara kita baca ni betul juga. Cara dia baca pun betul juga. Cuma berbeza qiraat sahaja, riwayat qiraat sahaja. Okey, bezanya begini. Maliki yang kita baca hari ini adalah yang menguasai. Okey, yang menguasai. Ataupun kita kata raja lah. Raja. Maliki, minta maaf, saya minta maaf. Tertukar ni. Yang memiliki kat atas ni. Okey, yang memiliki. Okey. Yang bawah ni yang menguasai. Okey. Sebab apa kita ada perbezaan riwayat bacaan kat sini? Begini. Perbezaan riwayat bacaan Al-Quran ini dia bukan saja-saja. Dia bukan ada untuk sekadar memudahkan orang baca, bukan. Dia antara tujuan lain juga adalah untuk mengukuhkan makna Al-Quran. Okey. Bila kita sebut yang memiliki, dia kadang-kadang dia tak menguasai. Tapi bila kita sebut yang menguasai, kadang-kadang juga dia tak memiliki. Tapi bila ada perbezaan bacaan sebegini, nak bagi tahu kepada kita Allah ni dia memiliki dan menguasai. Contoh, saya bagi contoh yang paling mudah dan yang biasa saya buat contoh, kereta. Kereta kita beli kan, kita beli kereta. Kereta tu milik siapa? Milik kita lah. Okay, sebab kita yang beli, nama-nama kita. Kita pun bagi kat kawan kita pinjam. Okay, bagi kat kawan kita pinjam, dia yang bawa, dia yang memandu sekarang. Siapa yang menguasai kereta tu? Kawan kita yang menguasai kereta tu sekarang. Sebab dia yang memandu. Jadi itu maksudnya. Maksudnya ada perkara yang mana kita memiliki tapi tak menguasai. Tapi Allah bukan macam tu. Dia memiliki dan dia menguasai sekaligus secara mutlak. Secara mutlak. Okey? Dia menguasai apa? Dia memiliki apa? Yaumiddin, hari pembalasan. Sebab apa dia guna perkataan ad-din? Ad-din ni bukan agama ke? Sebenarnya perkataan ad-din kat sini dia datang daripada root word dana. Dana ni maksudnya interaksi ataupun flow. Kalau bahasa-bahasa ekonomi dia akan bagi tahu cash flow kan. Dana ni cash flow. Okay, mungkin sebab tu lah kot di bahasa Melayu kita ambil dana kan. Dana bagi projek sekian-sekian, itu mungkin lah. Wallahualam itu kena tanya pakar bahasa Melayu lah. Tapi dana dalam bahasa Arab adalah flow. Flow dalam bab transaksi tu. Okay. Sebab tu hutang dalam bahasa Arab kita panggil sebagai dain kan. Dain. Dainun. Itu adalah hutang. Sebab tu Nabi ajar kepada kita kan. Allahumma inna na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain. Okey, jauhkan kami daripada belenggu hutang kan. Dain tu hutang. So din adalah pembalasan. Ada unsur-unsur transaksi juga, iaitu apa yang kita buat kat dunia nanti dia akan dibalas pada hari tersebut. So sebab tu dipanggil sebagai hari pembalasan dan hari tu diguna sebagai hari din. Okey, boleh Okay, bila kita cerita pasal hari pembalasan, dia akan cerita pasal tema Al-Quran yang kedua lah, iaitu hari pembalasan. Dalam Al-Quran, diceritakan banyak tentang hari kiamat, cerita pasal hari kita ditimbang amalan, cerita pasal syurga neraka, ni banyak berlaku dan banyak disebut dalam Al-Quran. So ayat ni bagi kepada kita main point dan juga main theme kepada ayat-ayat yang berbaki pada surah-surah selepas ni. Okay. Okay. Yang poin yang kedua saya dah terangkan tadi pada Maliki, dan poin yang ketiga kita ceritakan tadi iaitu hari pembalasan, hari akhirat. Okay. Baik, untuk ayat yang keempat ni ada yang nak bertanya ke? Ada yang tak faham ke? Okay, boleh kita go on boleh proceed insyaAllah Okay, baik, kalau boleh proceed saya pergi ke depan dulu insyaAllah. Okay, nanti kalau ada apa-apa nak tanya silakan, tak ada masalah Okay, saya akan lebihkan nantilah dalam bab Q&A. Mungkin itu lebih lebih senang untuk kita interaksi kan. Sedap sikit nak tanya soalan, tak terikat sangat dengan teks insyaAllah. Okay, ayat yang kelima, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu sahajalah kami menyembah dan kepadamu sahaja meminta pertolongan.
Yang pertamanya perkataan kepadamu sahaja. Iyyaka. Dalam bahasa yang standard, kalau kita buat ayat yang standard kan, kita akan guna ayat yang mana premium biasa je lah. Kita akan buat macam mana? Kami menyembah hanya kepadamu. Dia akan cakap macam tu kan? Okay. Kami menyembah hanya kepadamu. Okay. Kemungkinan kita akan buat ayat macam tu. Tapi Al-Quran guna perkataan iyyaka ni diletak kat depan. Kepadamu kami menyembah. Biasanya, kalau ada unsur-unsur macam ni, contoh kan, kalau kita buat ayat bahasa Melayu ni, kami menyembah hanya padamu. Contoh. Okey. Yang ni yang pertama. Yang ni yang kedua. Biasanya, kita buat ayat macam ni. Tapi Al-Quran guna pendekatan dia shiftkan. Tukar sekarang. Hanya kepadamu kami menyembah. Okay, biasanya dalam Al-Quran, kalau ada begini, ada unsur-unsur tukar-tukar ni, maksudnya yang ke depan jadi ke belakang, yang ke belakang jadi ke depan ni, biasanya dia nak bawa kepada erti pengkhususan. Pengkhususan. Sebab apa? Sebab ibadah ni dia tak ada orang lain dah. Ibadah tak ada pihak yang lain terlibat. Kita dengan Allah Ta'ala saja. Kita dengan Allah Ta'ala saja. Okay, baik. Kenapa Al-Quran kata macam tu? Kenapa Al-Quran nak sangat bagi pengkhususan kat sini? Sebabnya zaman Nabi Muhammad SAW dahulu, orang-orang Arab Quraisy dia ibadat kepada Allah Ta'ala. Tapi dalam masa sama dia pergi sembah berhala juga. Hari-hari tertentu dia pergi sembah Allah. Kan? Dia bagi tahu, wahai Muhammad, kami nak sembah Tuhan kau. Tapi hari-hari yang dia rasa senang hati, dia pergi sembah berhala dia. Dia pergi sembelih binatang, sembelih kambing, sembelih unta, dia letak depan berhala dia, depan Kaabah. Okay? Jadi ada unsur syirik. Sebab tu syirik ni dia bukan maksudnya tak sembah Allah Ta'ala saja. Syirik ni maksudnya kadang-kadang dia sembah Allah, tapi dia bercampur. Sebab tu nama dia syirik. Syirik ni maksudnya bercampur. Sebab tu kita dalam unsur ataupun dalam terma perniagaan kita panggil syarikat kan. Syarikat ni ada unsur percampuran, ada pemilikan dua ataupun lebih ke. Syarikat. Okay? Syarikat datang daripada perkataan yang sama lah dengan syirik. Syaraka. Syarikat kan. Syarikatun. Maksudnya ada unsur percampuran. So, Quraisy dahulu dia syirik kepada Allah Ta'ala macam mana? Ada setengahnya dia sembah Allah. Tapi dalam masa sama dia sembah agak berhala. Kan? Jadi sebab tu Al-Quran datang bawa pengkhususan. Tak boleh sembah berhala ni. Sembah Allah Ta'ala saja. Sebab tu dia letakkan perkataan iyyaka dekat depan. Kalau kita tengok, kalau kita baca secara lebih dalam pada surah Al-Fil, surah gajah kan. Surah yang mana yang kita dengar tentera Abrahah serang kota Mekah kan. Masa tu Abrahah terlalu kuat sebab dia berpakat dengan tentera di Parsi dan Rom. Kemudian dia jajah banyak kota-kota Yaman pada ketika tu. Dia nak pergi serang Kaabah tu, pemimpin-pemimpin masyarakat, pemimpin ketua-ketua kabilah dekat Mekah ni rasa takut kan. Dia bagi tahu dekat dia bagi tahu dekat Abdul Muttalib, datuk Nabi yang masa tu pembesar di Mekah. Dia kata, oh kita sembah Allah lah, kita minta kepada Allah supaya Allah jaga kita. Okay, dia sembah Allah. Tapi dalam masa sama, time-time dia senang hati, time-time dia rasa macam tak ada konflik dalam diri dia, dia pun sembah berhala. Jadi ini tak boleh. Sebab tu Al-Quran datang bawa pengkhususan kepada kita. Sembah Allah Ta'ala sahaja. Okay, sembah Allah Ta'ala sahaja. Okay, begitu. Dan kalau kita tengok juga, surah Qul Ya Ayyuhal Kafirun kan, surah Al-Kafirun tu, history ataupun sejarah di sebalik surah Al-Kafirun ni, yang selalu kita dengar Qul Ya Ayyuhal Kafirun La A'budu Ma Ta'budun kan, Lakum Dinukum Waliyadin. Kalau kita baca sejarah surah ni, kenapa surah ni diturunkan? Sebab ada orang-orang kafir Quraisy, daripada kalangan Quraisy, dia buat deal dengan Nabi kan, dia nak buat deal dengan Nabi. Dia bagi tahu kat Nabi, Muhammad, macam ni lah kita buat deal macam ni lah. 1 tahun kami sembah Tuhan kau, 1 tahun kamu sembah Tuhan kami pula. Maksudnya kita ada shift. Tahun ni kita pakat sembah Allah, tahun depan kita pakat sembah berhala kita pula.
Macam mana? Dia buat deal macam tu kan. Kemudian Allah Ta'ala turunkan surah Qul ya ayyuhal kafirun. Okay, bagi tahu kat orang-orang kafir, tak boleh sembah macam tu. Aku tak sembah apa yang kau sembah. Kenapa jadi macam ni? Sebabnya budaya Quraisy ketika itu dia sembah Allah pada ketika dia susah, ketika dia senang dia sembah berhala dia. Dia ada unsur campur-campur tu. Itu yang kita tak nak. Sebab tu Al-Quran datang bawa penegasan kat sini. Penegasan berbentuk khusus. Tak boleh sembah benda lain. Sembah Allah Ta'ala saja yang boleh. Okay. Sama juga dengan minta tolong. Okay. Minta tolong, minta hajat biarlah kepada Allah Ta'ala saja. Jangan duk campur-campur. Kan? Jangan duk campur-campur. Begitu. Okay. Sebenarnya ada banyak lagi unsur-unsur bahasa yang kita boleh bincang kat sini. Seperti contoh na'budu. Perkataan na'budu dengan nasta'in ni dia guna perkataan kami. Kepadamu sahajalah kami menyembah dan kepadamu sahajalah kami meminta pertolongan. Jadi kami kat sini dia ada signifikan iaitu kebersamaan. Maksudnya nak buat baik jangan buat seorang-seorang. Kita kena ajak orang ramai-ramai supaya kami bersama-sama sembah Allah. Jangan kita seorang je yang bangun sahur, housemate, roommate pergi mampuh dia lah. Kan? Tak kira dia nak ke buluh sehari pun ikut suka dia lah. Tak boleh begitu. Sepatutnya usahakan supaya ramai-ramai buat amal soleh. Pergi tarawih tinggal housemate. Kan? Sepatutnya kita ajaklah bersama. Okay? Nak solat berjemaah. Okay? Nak berdoa, kita berdoa beramai-ramai. Kecuali ada doa-doa yang khusus. Okay? Nak bagi tahu kepada kita unsur bab-bab ibadah, bab-bab nak buat baik ni, patutnya kita ajak ramai orang. Tak boleh untuk kita seorang diri saja. Okey, begitu. Okey. Jadi itu untuk ayat yang kelima. Okey. Ada yang nak bertanya tak kat sini? Ataupun ada yang kurang jelas ke? Setakat ni boleh kita pergi ataupun macam mana? Boleh go lagi tak? Okey ke? Okey okey. Okey, baik. Sebenarnya ada banyak lagi kisah-kisah sirah kat sini tapi takut nanti tak sempat habis jadi. Kisah sirah dia banyak kat sini tapi tak apa, nanti insya-Allah kesempatan lain kita cuba untuk cerita. Okey, kita terus dulu Okey, perkataan yang seterusnya ihdinas siratal mustaqim. Tunjukkan kami jalan yang mustaqim. Okey, jalan yang mustaqim ni macam mana sebenarnya? Okey, sebelum kita pergi ke situ kita sentuh perkataan ihdina dahulu. Perkataan ihdina ni tunjukkan kami, tunjuk yang macam mana? Sebab dalam bahasa Arab ada banyak tunjuk. Kita ada urshiduna, tunjukkan kami juga. Okay? Ataupun dallana, tunjuk juga. Banyak perkataan tunjuk dalam bahasa Arab banyak. Tapi kenapa Allah guna perkataan ihdina? Antara sebabnya adalah yang pertama sebab kita nak guna root word huda kat sini. Okay, huda. Root word huda. Okay, huda ni petunjuk kan? So petunjuk ni petunjuk yang macam mana? Huda ni petunjuk macam mana? Petunjuk huda ni dia adalah berbentuk A sampai Z. So kalau ada jalan tu, daripada awal jalan sampai penghujung jalan kita nampak lah. Itu maksud huda. So kat sini, sedar ataupun tidak, kita minta dengan Allah Ta'ala setiap hari sekurang-kurangnya 17 kali minta dengan Allah supaya jalan hidup kita terang sampai ke habis. Kita tahu kita nak buat apa. Okay? Jadi sebab tu kalau ada orang-orang yang ada hamba-hamba Allah yang mana yang datang DM saya kan ataupun dia datang jumpa saya, dia cerita tentang masalah hidup lah. Biasanya antara benda-benda yang common berlaku, dia tak tahu nak buat apa dengan hidup dia. Okay? Contohnya anak-anak muda kita lah. Saya pun muda lagi. Tapi dia datang jumpa, dia kata saya tak tahu kenapa saya hidup. Ada yang datang dengan banyaklah perkara datang dengan masalah suicidal thoughts ni macam-macam lah. Okay. So kita akan nasihatkan kat dia supaya sama-sama kita belajar surah Al-Fatihah. Sebenarnya Allah Ta'ala tunjuk kepada kita jalan hidup, cuma mungkin kita tak sedar sebelum ni. Kita mungkin terleka sebelum ni. Jadi bila kita tunjuk, kita bagi tahu tu, oh baru dia faham. Oh begitu rupanya. Kita ada tujuan yang lebih jauh sebenarnya. Jadi mungkin sebelum ni kita tak tahu, tapi selepas kita faham surah Al-Fatihah, kita tahu sebenarnya tujuan hidup kita lebih luas daripada sekadar kerja, kemudian gaji, kemudian
kereta dan rumah. Bukan itu sahaja sebenarnya. Ada lebih daripada itu. Okay? Jadi antara cara kita nak tahu tujuan hidup kita lebih daripada itu dengan cara huda kat sini. Ihdina. Okay. So perkataan huda tadi kita ada bagi tahu dia adalah sama root word dengan ihdina ni datang daripada sini. Huda. So kalau tuan-tuan perempuan baca surah Al-Baqarah ayat yang pertama dan ayat kedua tu kita akan faham kenapa perkataan huda disebut di sini. Contoh kalau kita baca ayat pertama pada surah Al-Baqarah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, kan? Okay, kemudian ayat kedua, Dzalikal kitabu la raib fihi huda. Fihi huda lil muttaqin. Ulama tafsir kata huda yang kita minta dalam surah Al-Fatihah tu adalah sama dengan huda yang kita baca pada Al-Baqarah awal ayat yang kedua tu. Maksudnya apa? Maksudnya petunjuk yang kita minta ni sebenarnya Al-Quran. Kat situ sebenarnya petunjuk yang ada kat kita. Okay? Yang kita minta ihdina, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus tu adalah Al-Quran. Sebab petunjuknya adalah perkataan yang sama digunakan pada Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Perkataan yang sama. Okay? Baik, kemudian as-sirat. Perkataan as-sirat digunakan kata alif lam. Alif lam ini biasanya dia menunjuk kepada kata nama dan dia kata nama khas. Okay, kata nama khas. Okay, dia bukan semua kata nama diletakkan alif lam, tidak begitu. Tapi kalau ada kata nama yang diletakkan alif lam bererti dia adalah kata nama khas dalam bahasa Arab. Okay, sebab ada orang yang buat lawak kan, dia kata kalau senang je nak jadikan perkataan bahasa Arab ni, dia kata letakkan al, semua al. Okay, jadi maknanya kalau macam tu, Al-Fat bahasa Arab juga, Alfa Romeo bahasa Arab juga, tak macam tu lah. Maksudnya nak bagi tahu kepada kita, alif lam ini bawa kepada signifikan kata nama khas. Tapi bukan semua yang mana kata nama dia mesti ada alif lam, tak semua. Okay, baik, balik kepada sini, kata nama khas kat sini kenapa diletakkan? Kerana nak bagi tahu kepada kita jalan yang lurus ada satu saja. Kalau kita khususkan sesuatu kan dia akan jadi makin sikit kan. Contohnya jabat ataupun pejabat. Pejabat ada banyak. Sebab apa? Kata nama am. Tapi kalau kita khususkan dia, contoh jabatan kesihatan. Ada satu saja. Tak? Satu jenis saja. Tu guna kata nama khas. Dia mengkhususkan secara tak langsung dia memperkecilkan skop kita. So kat sini nak bagi tahu kepada kita jalan yang lurus ada satu saja. Jalan yang lurus hanya ada satu. Okay. Baik, kemudian perkataan mustaqim dia datang daripada root word istaqamah. Istaqamah ni konsisten. Kan kita biasa sebut istiqamah kan. Tapi istaqamah ni datang daripada root word yang lebih kecil iaitu qamah, berdiri. Apa yang kita faham daripada perkataan berdiri? Berdiri ni maksudnya adalah daripada keadaan rendah kepada keadaan yang lebih tinggi. Kan? Keadaan rendah kepada keadaan yang lebih tinggi. Maksudnya istiqamah, mustaqim kat sini, jalan yang mustaqim ni bukan jalan yang macam ni. Dia bukan jalan begini. Bukan jalan macam ni. Ini lurus, betul. Tapi ini bukan sampai mustaqim lagi. Mustaqim ni macam ni. Faham tak? Ni. Yang ini. Dia lurus tapi makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Makin lama makin naik. Kalau lurus sahaja, ni lurus lah. Tapi dia belum sampai mustaqim lagi. Kalau mustaqim ni makin lama makin elok, makin lama makin elok, makin lama makin baik. Lurus dalam keadaan menegak. Sebab apa? Sebab daripada rendah ke arah tinggi. Daripada rendah kepada tinggi. Itu falsafah berdiri. Okay? Jadi sebenarnya yang kita minta dalam solat tu supaya Allah Ta'ala luruskan hidup kita dan jadikan kita ni makin lama makin ada improvement. Makin ada productivity. Macam tu maksud kepada perkataan mustaqim kat sini. Okay? Baik. Untuk ayat yang ke-6 ni ada yang nak ni ke? Nak bertanya ke? Kalau tak ada saya teruskan kepada ayat yang terakhir. Tak ada Boleh go lagi insyaAllah Okay.
Kalau tak ada apa-apa, saya go kepada ayat terakhir. Mungkin insyaAllah nanti boleh bertanyalah kalau ada apa-apa. Okay, ayat terakhir, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Sekali lagi perkataan sirat diulang, tapi kali ni tak disebut dengan alif lam kerana kita ada allazi. Allazi ni menjawab ataupun mengkhususkan juga, so dia tak letak alif lam kat sini. Okay, baik, siratal ladzina an'amta alaihim, jalan yang mana Allah Ta'ala bagi nikmat kepada mereka. Okay, nikmat kepada mereka. Jalan yang mana engkau berikan nikmat. An'am, bagi nikmat. Tak kat sini engkau. Okay, engkau bagi nikmat ke atas mereka. Siapa orang ni? Dijawab dengan ayat yang lain adalah para nabi, para rasul, orang-orang saleh, orang-orang yang mana syahid di jalan Allah. Semua termasuk dalam kalangan ayat ni. Jalan yang Allah Ta'ala bagi nikmat bererti jalan para nabi, para sahabat nabi, para rasul. Okay, ini semua termasuk kat sini. Jalan-jalan orang yang soleh, orang yang baik, semua termasuk kat sini. Okay, jadi ini golongan yang pertama yang kita sebutkan tadi. Okay, golongan yang pertama. Tadi ingat tak pada maqasid Al-Quran tadi kita ada sebut ada 3 karakter kan? So kat sini karakter orang beriman. Okay. Okay, yang kedua pula, jalan yang kedua, ghairil maghdubi alaihim. Bukan jalan yang ni, kita tak nak jalan ni. Yang mana Allah Ta'ala murkai ke atas mereka. Para ulama tafsir menyatakan yang Allah Ta'ala murkai ni orang Yahudi. Kat sini Yahudi. Kenapa murka disinonimkan dengan Yahudi? Kenapa? Kerana orang Yahudi tahu siapa Nabi Muhammad sebenarnya. Dia tahu Nabi Muhammad ni Nabi akhir zaman. Dia kenal Nabi Muhammad tapi dia tak nak ikut. Antara sebab dia tak nak ikut, yang pertama, Yahudi, Bani Israel memang terkenal dengan cara dia nak suka melawan. Dia tak suka ikut para nabi. Nabi-nabi yang terdahulu pun dia banyak bunuh. Itu yang pertama. Yang kedua, dia ego dengan bangsa dia. Pada dia, bangsa yang terbaik. Nahnu aqwam. Kami ni kaum yang paling Allah Ta'ala suka pada dia. Jadi, kalau seorang rasul dan juga nabi datang daripada selain Bani Israel, bagi dia, this is not worth it untuk kita ikut. Ini tak berbaloi untuk kita ikut sebab dia ni lekeh je. Dia bukan daripada kalangan Bani Israel. Dia suka lekeh-lekehkan orang Bani Israel ni. Okay? Jadi itu 2 sebab dia tak nak ikut Nabi Muhammad. Kalau kita fikir balik, kalau Rasul datang daripada kalangan dia orang pun dia orang tak ikut juga. Sebab kedegilan mereka kan. Jadi itu antara sebab kenapa murka sinonim dengan orang Yahudi. Okay. Macam mana kita tahu orang Yahudi ni kenal Nabi Muhammad? Jawabnya ada dalam Al-Quran. Allah sebut, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Allah kata orang-orang yang mana diberikan kitab kepada mereka, iaitu orang Yahudi, mereka ni kenal Nabi Muhammad seperti mana seorang ayah kenal anak dia. Maksudnya kenal yang sangat-sangat. Dia tahu Nabi Muhammad ni datang daripada jalur keturunan yang mana, dia tahu Nabi Muhammad ni tanda kenabian dia apa, semua dia tahu. Tapi dia tak nak ikut. Okay, dia tak nak ikut. Sebab apa? 2 sebab yang kita sebutkan pada tadi. Kemudian, waladdallin. Ini golongan yang ketiga yang kita tak nak jadilah. Iaitu orang-orang yang sesat. Jalan orang yang sesat. Kenapa sesat? Okay, first, siapa ni? Ulama tafsir menyebutkan di sini adalah Nasrani. Kenapa sesat diasosiatkan dengan Nasrani? Kerana orang Nasrani ni ibadat dia banyak. Tapi tersalah jalan. Kalau kita tengok biarawati kan, ataupun padri, ataupun apa kita panggil, sister kita panggil apa? Sister padri lah kan? Sister padri lah. Ke apa dia panggil lah? Padri lah kan? Nan apa? Nan pun padri juga kan? Ke bukan? Tapi faham macam tu lah kan? Nan, padri, sister, father, pope tu semua tu. Okay? Dia orang punya ibadah tinggi. Tiap-tiap malam, tiap-tiap hari duduk dekat gereja. Kadang-kadang tu memang ada rule bagi dia orang tak boleh kahwin. Padri ni tak boleh kahwin. Sebab apa? Kena serve church. Kan? Kena serve katedral tu. Tapi salah jalan. Sebab apa salah jalan? Menganggap Nabi Isa tu anak Tuhan. Ini silap jalan. Sebab tu kita kata Al-Quran sebutkan golongan yang sesat. Sebab mereka ibadah banyak tapi salah jalan. Ni sebab tu perkataan sesat associate kepada Nasrani.
Okey. Itu antaranya. Siapa yang tafsirkan untuk kita ni? Bukan ulama bukan ulama tafsir. Ulama tafsir nukilkan saja. Yang tafsirkan ghairil maghdubi alaihim Yahudi waladdallin Nasrani adalah Nabi Muhammad sendiri dalam hadis yang sahih. Okey. Jadi itu antara adalah tafsiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Ada satu lagi perkara yang kita boleh ambil dari ayat ni. Yang pertama adalah an'amta ni golongan yang Allah Ta'ala bagi nikmat. Cuba tengok struktur kalimah ni sendiri. Dia disandarkan kepada Allah kat sini, kat belakang. Ta, engkau. Yang engkau telah beri nikmat. Tapi bila tang bagi yang sesat, dia tak sebut Allah kat sini. Tak ada pun yang engkau telah sesatkan. Patutnya kalau kita nak ikut struktur sama kalimah ni, dia akan jadi macam ni. Dia akan jadi ghadibta, yang engkau telah pun murkai. Kan? Samalah dengan ni. Sama dengan an'amta ni baru nampak sama. Ada ta kat belakang. Yang engkau telah beri nikmat, yang engkau telah murkai. Tapi kenapa Al-Quran tak guna macam tu? Dia buat al-maghdub, yang dimurkai je tanpa disandarkan kepada Allah. Ini Al-Quran nak ajar kepada kita adab. Apabila something yang baik berlaku, kita sandar kepada Allah. Apabila something yang tak baik berlaku, kita sandar kepada makhluk tu sendiri. Itu cara kita beradab dengan Allah Ta'ala. Walaupun dua-dua hakikatnya daripada Allah. Kan? Qul kullum min indillah. Dua-dua datang daripada Allah Ta'ala. Tapi apabila kita nak sandarkan yang baik, kita sandar kepada Allah. Kan kita biasa sebut kan, ataupun kita biasa dengar penceramah, pakar-pakar motivasi biasa sebut kan, yang baik datang daripada Allah, yang tak baik daripada diri saya sendiri. Kan? Hakikatnya dua-dua daripada Allah. Kita biasa dengar kan? Ini Al-Quran yang ajar adab tersebut kepada kita. Okey? Baik. Kemudian, ini yang saya sebut tiga poin lah kat bawah tu hakikat nikmat bagi orang beriman. Okay, nikmat yang kita cerita ni, nikmat apa sebenarnya? An'amta, yang kau telah beri nikmat. Nikmat apa sebenarnya? Nikmat kat sini disebut oleh ulama tafsir sebagai nikmat beragama, iaitu nikmat Islam itu sendiri. Jadi kalau kita faham kat sini, sebenarnya beragama ni nikmat. Dia bukan satu paksaan, dia bukan satu tekanan, dia bukan satu kita kata apa, dia bukan satu bebanan untuk kita. Dia bukan satu benda yang susah untuk kita. Walaupun kadang-kadang ataupun kebanyakan waktu tak kena dengan kehendak kita, tapi itulah erti beragama. Kalau semua benda kena dengan kehendak nafsu kita, itu kita tak panggil agama. Okay, itu kita tak panggil agama. Sebab agama ni datang nak didik kita. Bila nak didik, mesti ada benda yang kita suka, ada benda yang mana kita tak berapa nak berkenan sangat. Ala kulli hal, kita ikut. Itu yang penting. Supaya kita jadi orang yang terdidik. Sebab agama datang daripada Allah. Allah ni dia yang cipta kita. Dia yang tahu serba-serbi tentang makhluk dia. Jadi kita ni serba tak tahu. Bukan serba tahu. Bila serba tak tahu, sepatutnya ikut yang maha mengetahui. Sebab itulah agama sebenarnya dia bukan bebanan. Dia adalah satu didikan yang cantik sebenarnya. Okay. Baik, jadi itu serba sedikit lah berkenaan dengan kita bedah sedikit perkataan-perkataan untuk kita memahami kandungan pada surah Al-Fatihah. Jadi mungkin lepas ni tuan-puan dan juga saya, bila kita solat, kita nanti solat zuhur nanti, sambil-sambil kita solat tu kita baca Al-Fatihah, kita cuba renung sikit kan ayat-ayat yang kita dah tadabburkan ini, kita cuba renung sikit. Maksud dia tu supaya kita faham, oh yang ni begini, yang ni begini, yang ni begini. Supaya kita nampak lah penghayatan tu macam mana. Tak adalah masa time kita solat kita duduk terfikir nak bayar bil Astro lah kan. Alamak, kereta tak bayar lagi, rasa tak tukar lagi. Macam-macam benda datang masa tengah solat. Jadi cara untuk elakkan tu adalah kita hayati bacaan dalam solat. Okay, antaranya adalah surah Al-Fatihah. Okay. Jadi saya berhenti di sini dahulu. Mungkin kita buka kepada sesi soal jawab kot. Mungkin kalau ada apa-apa yang kita nak bincangkan, saya saya alu-alukanlah. Allahu'alam. Okay, kita buka untuk sesi soal jawab. Sama ada nak soal melalui komen di chat ataupun nak onkan mic pun boleh juga. Soalan pasal Al-Fatihah je ke Ustaz boleh hari ni?
Boleh boleh, kalau ada yang lain boleh, tapi syaratnya kalau saya tak tahu saya tak jawab lah. Kalau saya tahu saya jawab lah. Macam tu. Okey. Kalau nak tanya pasal solat pun boleh, tak ada masalah, boleh je. Okay. Mungkin ada yang nak tanya pasal hukum akan solat kan. Kalau saya tahu saya jawab insyaAllah. Solat ataupun puasa pun boleh Ustaz. Okay, insyaAllah boleh boleh. Okay, so kalau ada soalan tentang Al-Fatihah ke, tentang solat ke, tentang puasa ke, boleh cuba ajukan pada Ustaz, insyaAllah yang mana Ustaz boleh kongsikan, Ustaz kongsikan. Assalamualaikum. Ustaz, Waalaikumsalam. boleh bertanya ke? Ya, sila. Okay. Saya nak tanya, kenapa dalam surah Fatihah ni ada ayat ayat pertama tu, Bismillahirrahmanirrahim tu. Kenapa ada yang katakan Bismillah tu ayat yang pertama, tapi ada juga yang kata Bismillah ni dia bukan ayat yang pertama. Okay. Okay, baik. Saya jawab terus ke ataupun kita kumpul dulu? Saya jawab terus boleh Boleh Ustaz, boleh jawab terus. Baik. Okay, begini. Ayat yang pertama ni, Bismillahirrahmanirrahim, dia menjadi khilaf dalam kalangan mazhab fiqh kerana ada riwayat yang berbeza. Riwayat berbeza ni maksudnya hadis yang berbeza. Nabi cuba sebutkan 7 ayat. Tapi 7 ayat tu mula daripada mana, Nabi tidak khususkan. Kerana itu berlaku khilaf dalam kalangan mazhab. Contohnya mazhab Syafi'i dianggap sebagai satu ayat. Sebab tu kalau tak baca bismillah dalam solat, tak sah lah solat kita tu. Okay? Bismillahirrahmanirrahim adalah salah satu daripada surah Al-Fatihah. Adapun bagi mazhab lain seperti mana mazhab Hanbali, contoh kalau kita pergi Mekah kan, kita buat umrah ataupun haji, imam kat sana tak baca bismillah dengan kuat, dia baca slow je. Bismillahirrahmanirrahim. Baru dia baca Alhamdulillahirrabbilalamin, baru dia baca kuat. Sebab apa? Itu adalah mazhab mereka, mazhab Hanbali. Jadi kenapa berlaku macam tu adalah kerana perbezaan riwayat, kerana Nabi tak khususkan mana satu yang mula dengan ayat yang pertama. Okey, baik. Kalau kita katakanlah kalau kita kata mazhab yang tak mengira bismillah ni sebagai satu ayat, okay, ayat yang pertama ni tak kira ni, dia kira ayat yang ni yang pertama, Alhamdulillah, dekat mana? Ayat yang ke-7. Kalau buang satu mesti jadi 6 kan? Kan kita sebut tadi pada awal tadi ayat surah Al-Fatihah mesti 7 sebab Nabi sebut 7. So mana yang ke-7? Yang ke-7 adalah pada ayat yang terakhir ini dikerat. Siratal ladzina an'amta alaihim. Kat sini dikerat. Kemudian ini mula ayat yang baru. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, dikira ayat yang baru. Okey, boleh sebab tu dikirakan sebagai ayat yang baru, dan imam-imam dalam mazhab Asy-Syafi'i, siapa-siapa yang jadi imam lah, sepatutnya sebaiknya kita habiskan, jangan berhenti kat sini ataupun berhenti kat sini. Tak berdosa, cuma yang terbaik kita teruskan sampai waladdallin. Begitu dalam fiqh mazhab Asy-Syafi'i. Okey, saya harap menjawab soalan tadi. Okay. Ustaz, terima kasih. Okey. Ni ada soalan dekat chat box ni, saya boleh terus baca ke macam mana? Boleh Ustaz. Okey, ni dia kata nak tanya kalau bacaan ayat terakhir memang kena bacaan 6 harakat saja. Okey, pada ayat yang terakhir kita ada perkataan waladdallin. Waladdallin dari segi sudut hukum tajwidnya adalah mad lazim kalimi muthaqqal. Dalam pengajian tajwid kita akan sebutkan bahawa mad lazim kalimi muthaqqal, lazim bererti wajib, iaitu 6 harakat. Wajib dibaca 6 harakat. Cuma wajib di sini adakah dia sampai ke tahap wajib kalau tak buat berdosa, ataupun kalau tak buat dia sampai membatalkan solat? Ini dibahaskan panjang. Dalam ilmu agama ataupun dalam ilmu cabang-cabang ilmu syariah, kita lihat kepada bidang orang tu. Kalau dia bidang Al-Quran, kita cerita pasal Al-Quran. Kalau dia bidang fiqah, kita cerita pasal fiqah. So kat sini, sekarang tadi yang saya bagi tahu wajib daripada sudut ilmu tajwid, iaitu baca 6 harakat. Okay. Kalau kita nak cerita dalam solat, macam mana pula? Okay. Walaupun soalan ni dia tak cerita pasal solat, cuma kalau daripada bacaan biasa, ya memang kena baca 6 harakat. Kalau katakan dalam solat, kita tak cukup 6 harakat, dia tak membatalkan solat, cuma dia kurang sedikit. Kurang maksudnya macam mana? Kurang kualiti bacaan. Sebab dia sudut ilmu tajwid, dia dikira sebagai salah. Tapi tidaklah sampai ke tahap haram ataupun tidaklah sampai ke tahap membatalkan solat. Adapun di luar solat, kalau kita baca macam tu, tanpa ada apa-apa uzur, maka dikira sebagai
satu kesalahan juga dari segi sudut tajwid. Kerana sepatutnya ada lagi ke lain? Ustaz, nak tanya Ustaz. Sila. Kalau macam kita baca sambung tu Ustaz, ada beza makna ke pada makna ayat? Sambung tu maksudnya sambung semua ayat ke ataupun macam mana? Sambung semua ayat. Okey, baik. Contohnya kan, contoh macam sekarang Imam Tarawih biasanya dia buat macam tu supaya dia nak laju sikit kan. Takut nanti dia kena humban dalam kolah pula oleh makmum sebab lewat sangat Tarawih, habis dia pula baca panjang kan contoh. So dia baca sambung. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Contoh. Adakah perubahan makna berlaku di situ kalau kita baca sambung-sambung macam tu? Jawabnya tidak. Bahkan boleh pun kita baca sebegitu. Cuma kalau tanya boleh ataupun tak, jawabnya boleh. Kalau tanya afdal, utama tak kita baca macam tu, jawabnya tidak. Kerana yang afdal adalah kita baca satu ayat demi satu ayat. Itulah sifat Nabi SAW membaca Al-Quran. Kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi membaca Al-Quran ayatan fa ayatan. Satu ayat demi satu ayat. Nabi baca berhenti, baca berhenti, baca berhenti. Tapi kalau tanya boleh tak? Boleh. Berubah tak makna? Tak berubah makna. Wallahu a'lam. Saya harap menjawab soalan Terima kasih Ustaz. Okey, ni ada satu ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya berkenaan dengan rukhsah untuk ibu mengandung. Okey. Kalau ibu mengandung tidak berpuasa, perlu ganti dan bayar fidyah atau ada condition lain? Okey, begini. Untuk ibu yang mengandung ataupun ibu yang menyusukan, ini dua-dua kaedah ataupun dua-dua keadaan untuk ibu lah. Ibu mengandung ataupun ibu yang menyusukan. Dia ada dua cara untuk dia melunaskan hutang puasa dia. Kalau contohnya dia berbuka. Yang pertamanya kita katakan sebagai ganti sahaja. Ganti sahaja ni bila mana dia berbuka puasa kerana bimbang akan kesihatan diri dia sendiri. Okay, contohnya dia berbuka puasa sebab dia tak larat. Dia yang tak larat. Sebab ialah mengandung dan juga menyusu ni penat. Maka dia pun buka puasa. Itu dibenarkan kalau terlampau penat sampai ke tahap boleh terjejas kesihatan, maka boleh dibenarkan untuk berbuka untuk dia. Maka untuk orang yang begini, untuk ibu mengandung ataupun ibu menyusu yang sebegini, penat ataupun terlalu letih kerana menyusu ataupun mengandung, dia pun berbuka kerana diri dia, maka dia hanya perlu qada saja, ganti puasa saja. Kalau dia berbuka kerana ada unsur bimbang kepada anak dalam kandungan ataupun anak yang dia susukan. Kalau saya tak makan, kalau saya berpuasa, nanti susu sikit, anaknya akan jadi susah nanti. Kalau ada macam tu, maka ibu tadi kita katakan bahawa dia perlu qada puasa yang dia tinggal itu dan membayar fidyah kerana ada unsur menjaga nyawa orang lain, iaitu menjaga nyawa anak dia. Okey, begitu. Okey, jadi saya harap menjawab soalan So kena bezakan dekat mana kita perlu qada dan fidyah dan juga qada sahaja. Ada dua keadaan yang berbeza. Okey. Okey, boleh saya harap menjawab soalan Okey. Ni saya pergi kepada soalan yang satu lagi. Dalam solat, jika bacaan hujung setiap ayat ada mad lazim, kecuali ayat terakhir, wajib baca konsisten kalau 6 harakat maka sekemana harakat ke? Kalau ada baca 2, ada baca 4, ada baca 6, boleh ke atau salah? Okey, baik. Surah Al-Fatihah. Okey, kan kita baca surah Al-Fatihah dekat belakang semuanya ada hukum mad, iaitu kita panggil sebagai mad arid lisukun. Okey, ni Bismillahirrahmanirrahim. Kat belakang ni ada mad. Okey, semua ayat ada mad kat belakang. Alhamdulillahirabbil alamin kat sini. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Ni semua ada mad arid lisukun. So mad arid lisukun dalam perbincangan qiraat kita, dia ada 3 cara bacaan, iaitu yang paling simple sekali 2, 4 ataupun 6 harakat. So soalan tuan kat sini adalah, adakah kita kena baca secara konsisten harakatnya? Maksudnya kalau baca 2 sampai habis, ataupun boleh kita baca
tukar-tukar kan. 2, 4, 6, lepas tu 4, 6, 2 balik, 6, 4, 2. Nah, okay. Lepas tu 6, 2, 4 pula. Macam mana kita nak baca? Dalam perkiraan qiraat ataupun dalam riwayat kita, riwayat Hafsun an Asim, okay, kita membaca dengan konsisten pada mad arid li sukun. Kalau kita baca 2, sebaiknya kita konsistenkan baca 2 sampai habis. Kalau baca 4 sampai habis. Kalau 6 sampai habis. Katakanlah kalau dia tukar-tukar. Contoh kalau kita baca sekejap 2, sekejap 4, sekejap 6. Lepas tu kejap 2 balik. Macam mana? Adakah salah? Dia salah dari segi sudut ilmu tajwid. Tapi tidaklah sampai ke tahap salah berdosa. Tidak. Okay, tidak begitu. Okay. Tapi kalau dari segi sudut tajwid, kita akan nampak macam dia tidak menjaga disiplin tajwid. Macam tu. Kalau imam yang buat macam tu, kita akan kata mungkin imam ni dia tak baca mengikut disiplin yang tepat. Okay, sepatutnya dia konsistenkan semua harakat mesti disamakan. Macam tu, itu adalah yang terbaik. Okay. Okay, saya menjawab soalan Wallahu a'lam. Okay, ada lagi ke lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nak tanya sikit pasal wuduk lah. Boleh. Baru ni anak saya dia cedera kaki dia, ibu jari kaki. Jadi dia berbalut lah. Jadi bila waktu wuduk, untuk ambil wuduk, itulah tak, sebab saya tengok beberapa ni pendapat kata boleh part tersebut boleh diganti dengan tayamum, part ambil kaki. Ada kata yang boleh disapu saja di atas balutan tu seperti khuf. Jadi saya tak pasti yang mana yang lebih tepat lah. Okey, baik. Boleh saya dapat detailkan jari kaki tu jari kaki belah mana? Jari kaki kanan ujung sekali. Apa yang paling kecil? Kelingking Kelingking. Okay, baik. So maknanya jari kelingking kaki belah kanan. Okey. Begini caranya. Dalam mu'tamad mazhab Asy-Syafi'i, pandangan mu'tamad adalah digantikan dengan tayamum. Okey, macam mana cara kita nak buat kalau ada anggota yang berbalut? Okey, begini. Kita ambil wuduk macam biasa. Semua anggota tadi kita ambil macam biasa sampai ke kaki tadi, kaki kanan tadi. Okey, bila kita nak basuh kaki kanan, basuh dahulu bahagian yang tak berbalut. Basuh bahagian yang tak berbalut. Basuh macam biasa. Okey, kemudian bahagian yang berbalut sikit tadi tu, okey, kita tayamumkan. Tayamum dengan cara tepuk debu lah. Tepuk debu, kemudian sapu daripada tangan sampai ke siku. Okey, kanan dan juga kiri tangan ni, kemudian sapu muka dan sebagainya. Okey, lepas tu baru kita basuh kaki kiri pula. Urutan dia macam tu. Okey, boleh faham tak? Boleh. Maksudnya kita ganti part tersebut dengan tayamum lah. Ya, betul. Okey. Maksudnya ikut mazhab Syafi'i begitulah dia punya. Ya, betul. Okay. Yang khuf tu mazhab lain ke ataupun? Khuf tu dia keadaan yang berbeza sebenarnya. Okay. Ada juga daripada mazhab lain, tapi kalau daripada mazhab Syafi'i dia untuk konteks yang berlainan. Okey. Okay, terima kasih Ustaz. Baik. Okay, wallahu alam, saya harap saya menjawab soalan okay. Ada lagi ke lain? Okay, ada lagi ke soalan? Kita buka mungkin untuk soalan yang terakhir. Ustaz, untuk yang Telegram Ustaz tu semua orang boleh join kan? Ya, betul. Semua orang boleh join. Siapa yang nak ikut Ustaz di Telegram, banyak sangat Ustaz kongsi best-best dalam tu. So boleh ke channel Telegram The Garden of Al-Quran. Kalau IG Ustaz, IG Ustaz ni susah sikit. Dia berbunyi Muzuzat kan Ustaz? Tetapi ejaan dia MUZUZXCK. Ustaz macam BBNU sikit. Itu buat IG lama, kita buat zaman-zaman WeChat dulu. Itulah. Memang sangat bermanfaat kalau follow IG Ustaz. Ustaz pagi-pagi pukul 7 pagi sekarang Ustaz buat kelas. So sama-sama kita drive pergi office tu boleh dengar. Masa-masa lain tu kalau bukan Ramadan pun ada juga Ustaz buat live, Ustaz kongsi macam-macam. Kalau nak tengok nota untuk kelas Ustaz setiap 7 pagi tu, boleh ke IG yang
Ada akak ni dia memang seorang penulis nota tadabbur ke IG Nota Nadia. Dia guna Canva sangat cantik, dia buat nota daripada kelas Ustaz Muzuzat ni pagi-pagi. Jadi ada soalan ke untuk last sebelum kita tutup? Ustaz, Assalamualaikum. Okay. Assalamualaikum. Nak tanya soalan lagi. Ya. Yang ni soalan ni di luar lah Fatihah punya topik kita ni. Saya nak tanya sikit berkenaan dengan solat sunat fajar lah. Macam rumah saya untuk ke surau jaraknya agak jauh. Jadi saya ada baca lah yang menyatakan kalau kita solat sunat fajar ni kita solat di rumah lebih afdal. Jadi cuma masalah dia ialah kalau saya solat di rumah dan saya pergi surau, saya akan terpaksa masbuk solat. Jadi mana lebih baik? Adakah saya pergi surau awal, solat di surau, ataupun saya solat fajar tu di rumah? Okey. Solat rawatib ataupun solat kita kata solat yang mengiringi solat fardu ni sama ada qabliyah ataupun ba'diyah, dia ulama fiqh dahulu menyebut afdal dibuat di rumah. Sebab apa macam tu? Konteks zaman dahulu banyak rumah yang dibina keliling masjid. Jadi sebab tu kita banyak buat ataupun kita banyak lihat ulama fiqh zaman dahulu dia akan sarankan solat rawatib di rumah afdalnya. Mungkin konteks kita berbeza sekarang ni, iaitu kalau kita datang lambat ataupun rumah kita jauh kan, maka susahlah nak buat macam tu, nanti kita akan tertinggal takbiratul ula dengan imam. Takbiratul ula tu maksudnya akad takbir lepas daripada imam tu kan. So kita ketinggalan yang tu pula. Ataupun kita ketinggalan lah pahala berjemaah penuh dengan imam. Mungkin kita dapat 1 rakaat saja. Jadi macam mana kita nak buat? Macam mana kita nak berinteraksi dengan saranan afdal di rumah dengan tadi masjid tadi. Okey, untuk pendapat ni saya juga ada pernah tanya guru saya lah dalam bab ni, Syekh Dr. Hasan Hendawi hafizahullah, guru kami di UIA dahulu. Beliau pun ada sebutkan lah bahawa hadis ni kita kena interact dengan betul. Konteks sekarang adalah kita boleh ke masjid untuk dapatkan afdaliyah itu, untuk dapatkan pahala afdal juga, walaupun bukan di rumah. Apa yang kita nak di sini adalah solat rawatib itu sendiri, solat sunat fajar itu sendiri. Walaupun bukan di rumah, tetap juga afdal. Sebab apa? Sebab kita nak dapatkan takbiratul ula, iaitu takbir bersama dengan imam tu. Okey, di sana ada saranan daripada para ulama juga, siapa-siapa yang takbir bersama, yakni selepas daripada imam selama 40 hari, dia dijauhkan daripada penyakit munafik, iaitu penyakit nifak. Dijauhkan daripada sifat-sifat orang munafik. So untuk menjawab soalan tadi, macam mana kita nak buat? Rumah kita jauh, boleh saja pergi ke masjid dan solat qabliyah tadi, solat sunat fajar tadi, untuk kita dapatkan fadilat yang sama. InsyaAllah tidaklah berkurang daripada apa yang kita fahami sebelum ni. Allahu'alam, tentulah. Baik, terima kasih kepada yang bertanya. So kita tutup soal jawab ya Ustaz. Tadi adalah soalan yang terakhir lah. Jadi sebagai penutup untuk bicara Ramadan Berjasa pada hari ini, pertama sekali memang nak ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Ustaz Muzuzah yang sudi bersama-sama kita. Ustaz kat Terengganu kan sekarang? Ya, rumah saya memang depan universiti. Okey. Okey. Terengganu panas tak Ustaz? Terlalu panas lah, saya kering sangat ni. Okay. Jadi terima kasih kepada Ustaz yang sudi luangkan masa untuk bersama dengan kita. Ahli-ahli pejasa dan juga rakan-rakan pejasa pada hari ini, termasuklah warga daripada Jabatan Digital Negara yang turut bersama dengan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi Ustaz. Dan terima kasih juga kepada semua yang join daripada tadi. Tadi kita tengok yang join yang paling ramai, tadi kita ada 161, itu yang paling tinggi lah tadi. So sekarang ni mungkin dah yang ada urusan, ada meeting awal sebagainya, kita ada 132. Terima kasih kepada semua 161 yang dah join bicara Ramadan ni. Kalau nak lagi daripada Ustaz Muzuzah, boleh bagi tanda best tak? Okey tak Ustaz hari ni? Kalau ada permintaan kita buat lagi insyaAllah ya Ustaz. InsyaAllah. Okay, dengan ini semoga semua yang join bicara Ramadan kita hari ini dapat manfaat, sikit sebanyak kita dapat ilmu. So lepas ni every time kita baca Al-Quran, kita lebih menghayati, lebih memahami dan
ada impact yang lebih besar kepada kita bila kita baca bukan sekadar bacaan dalam fardu dalam solat sahaja. Jadi mewakili Pejasa Biro Kebajikan dan seluruh AJK, kami mengucapkan sekali terima kasih. Selamat berbuka puasa petang nanti, selamat menjalani ibadah. Kita ada berbaki dalam 20 hari lagi kan. Semoga kita memperolehi keberkatan dalam bulan Ramadan ni. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam.